Fitnah 3 wala untit bukti PAS menang cara kotor. Satu akaun TikTok penyokong pembangkang yang digelarkan sebagai walaun dan wala untit menabur fitnah terhadap kerajaan perpaduan dilihat sudah mencecah lebih 1 juta likes. Walaupun berslogankan hanya yang tepat, sahih lagi berfakta. Jangan marah, benda betul. Tetapi isinya dilihat cuba menghasut orang ramai dengan istiqomah memburukkan kerajaan perpaduan hari ini. Penyampai untuk setiap siri klip video ringkas itu pula bukan sahaja terdiri pada kaum lelaki, bahkan perempuan muda termasuk berlatar belakangkan pendidikan dari universiti tempatan. Ekoran itu akaun TikTok yang mempunyai lebih 130,000 pengikut tersebut juga dianggap sebagai platform penyokong pembangkang kaum Hawa yang digelar sebagai wala untit untuk menyebar fitnah. Propaganda pembangkang dengan ramuan fitnah menerusi TikTok sejak tahun lalu diakui banyak penganalisis dan badan kajian politik sebagai penyumbang kepada keputusan kempen pilihan raya umum ke-15 PRU15. Dalam hal berkenaan, Pesuruhjaya PAS Perak Razman Zakaria telah memohon maaf kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas mengakui memfitnah pengerusi Pakatan Harapan PH itu. Pada kempen PRU15 November lalu, Adun Gunung Semanggul memfitnah Anwar membawa agenda lesbian, gay, bisexual dan transgender LGBT di negara ini serta menyokong agenda komunis. Bagaimanapun, penauma hak tahfiz Al-Quran Lidakwah Lil Imamah MTQDI di Lenggong itu menarik balik semua fitnah dan tuduhan yang telah dilemparkannya. Namun, kenyataan mengaibkan daripada Razman itu dilihat telah menjadi antara bahan kempen pembangkang menyerang Pakatan Harapan pada pilihan raya umum ke-15. Ramai pengundi kemudiannya tampil mengaku menerusi media sosial bahawa mereka sebelum ini telah terpedaya dengan rantaian fitnah terhadap Anwar dan PH sehingga bertindak mengundi Perikatan Nasional PN. Tanpa rasa malu dan bersalah, PAS menggesa agar kerajaan menghentikan sebarang intimidasi bermotif politik terhadap pempengaruh TikTok yang tidak berpihak kepada mereka. Ketua Penerangan PAS Insinyur Khairul Nizam Khairuddin berkata, parti itu mengecam keras tindakan segelintir aparatus kerajaan yang melakukan intimidasi politik dan membuli pempengaruh media sosial yang mengkritik kerajaan. Menurutnya, kononnya perbuatan tersebut adalah tidak bermoral dan bercanggah dengan hak berpolitik serta kebebasan bersuara yang sering diagungkan oleh Perdana Menteri dan Pakatan Harapan sebelum ini. Disebabkan mereka ini dilihat berpengaruh dan lantang, mereka telah diasak dan ditakutkan oleh aparatus kerajaan. Tidak sekadar itu, mereka ini dibuli dan diugut oleh penyokong-penyokong PH. Ini adalah satu tindakan yang tidak bertamadun dan tiada adab serta memburukkan lunas demokrasi negara, katanya dalam satu kenyataan selasa lalu. Dalam pada itu, Ahli Parlimen Jerantut itu turut memberitahu bahawa pihaknya juga mendesak tindakan lebih profesional diambil jika didapati pempengaruh TikTok terlibat telah melanggar undang-undang. PAS percaya ancaman ini dipengaruhi oleh segelintir ahli politik PH yang tidak senang dengan gelombang yang dicetuskan Perikatan Nasional PN sejak pilihan raya umum ke-15 lalu. Jangan baling batu sembunyi tangan dan menjadi dalang sebenar terhadap perkara ini. Malaysia Madani tiada tempat untuk ahli politik yang berfikiran sempit dan berjiwa kecil, ujarnya seolah-olah mengakui bahawa selama ini memang PAS melakukan fitnah tanpa rasa bersalah. Sedarkah anda kemunculan video fitnah terbaru ke atas kerajaan perpaduan melibatkan 3 siswi pro pembangkang itu menunjukkan bahawa pihak berkenaan tidak pernah insaf dan langkah mengatasi hanya boleh diambil melalui tindakan yang tegas. Memberi amaran dan meminta mereka memadamkan hantaran video itu semata-mata bukanlah langkah yang praktikal kerana mereka hanya diam seketika sahaja dan akan muncul dengan video yang jauh lebih ekstrim. Pembangkang tidak akan serik memfitnah, malahan menjadikan golongan terpelajar sebagai penyampai kandungan fitnah tersebut tanpa memikirkan kesan ke atas siswi berkenaan sekiranya diheret ke muka pengadilan. Dalam hal ini sekurang-kurangnya ada 2 sebab yang memerlukan pihak berkuasa bertegas. Pertama, membendung kegiatan fitnah daripada terus berleluasa agar negara ini terselamat daripada suasana tidak harmoni. Yang kedua, menyelamatkan modal insan terutama golongan terpelajar daripada terjerumus dalam kancah kebencian, sebaliknya memupuk mereka menjadi insan yang berguna kepada negara. Kerajaan dan pihak berkuasa dalam kes penyebaran video fitnah begini perlu bertindak keras dan segera ke atas pemfitnah serta dalam kes itu tanpa ragu-ragu bermula tika dan saat ini tidak perlu lagi terlalu lunak dan berjiwa besar kerana pembangkang
tidak pernah sesekali menghargainya, malahan lebih ganas meracuni fikiran masyarakat tanpa ada sedikit pun perasaan bertanggungjawab. Bertindaklah dengan tegas dan segera sebelum nasi menjadi bubur. Tidak guna kita hanya baru tengadah setelah teruk terhantuk di tembok fitnah.